Subhanallah. Akhirnya last kali Akhirnya kita jumpa kat mana AGM bang. Subhanallah AGM. Alamak. Tahun ni ada lagi tak AGM? Subhanallah. Sepatutnya ada. Astaga. Hujung tahun juga kot. Itulah banyak juga yang kita nak bangkitkan kan. Subhanallah. Sebenarnya diorang patutnya buat AGM bulan 6 ni. Betul. Tetapi disebabkan mereka punya beberapa masalah-masalah dalaman seperti audit mereka bermasalah. 3 tahun turut-turut rupanya mereka mempunyai audit yang bermasalah. So dia orang tunda sampai ke mungkin hujung tahun. Subhanallah. Jadi dalam arti kata lain sebenarnya saya betul lah. Walaupun orang mungkin ada sekumpulan-kumpulan orang ingat saya budak jahat ke, budak tukang kacau ke apa kan. Tak ada. Tetapi saya telah betul. Sebab tu bila diorang buat audit, Allah tunjukkan kebenaran tu, Allah akan hadirkan kan. Maksudnya biarlah orang kata macam tak betul ke apa kan. Tapi bila kita dah tengok, nanti kan Allah pasti akan tunjukkan kan. Harapnya macam tu lah. Sebab banyak juga saya punya karya-karya juga kan. Yang saya tengok subhanallah, tak apalah saya reda kan. Tapi jika mereka salah, mereka harus buktikanlah kan. Dan mereka harus bertanggungjawab jugalah kan pada kita, pada pengkarya ni untuk menikmati ataupun mengambil pinjaman ataupun rezeki yang Allah bagi kan. Pasal kita pun tak ada gaji bulan-bulan kan. Ya, betul. Itulah sumber kita. Jadi harapkanlah mereka akan bertanggungjawab lah jika audit tu kan. Ya. Itulah tu yang perkataan yang paling mustahak bagi badan-badan pelaksanaan ni ialah satu bertanggungjawab. Mereka ni yang duduk di dalam berjawatan, mereka kena sedar itu bukan hak keistimewaan. Untuk mempunyai jawatan bukanlah hak keistimewaan, tapi adalah satu tanggungjawab. Jadi kita harap sesiapa yang duduk di atas tampuk penjawatan, dia kena ambil tanggungjawab dan dia kena telus lah. Transparent dan accountable dan good governance tu kita boleh tengok, kita boleh semak apa yang diorang lakukan. Jadi kalau benda-benda yang sembunyi-sembunyi ni kita tak nak lah. Betul. Itu dia. Tak apa, kita tinggalkan hal tu dulu dan kita pergi kepada Ipoh Hafiz. Sebenarnya kebanyakan perbualan saya sebenarnya di kalangan para pemuzik dan penyanyi, orang-orang seni ni, walaupun paras rupanya macam saya berbual dengan orang-orang seni, tetapi jauh di sebalik pemikiran saya adalah saya bukan hanya nak berbual pasal seni, tapi saya nak berbual pasal falsafah, pasal kehidupan, pasal pemikiran seseorang tukang seni. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu yang interesting tu pada saya tu. Dan tempoh tak sampai setahun kita last bertemu. Betul. Kelihatannya macam saya panggil Ipoh Boleh. Abang panggil saya Ipoh boleh. Boleh bang. Kelihatan Ipoh ialah seorang yang sedang mengalami satu angin baru dalam kehidupan. Allah Akbar. Dalam tempoh kita terakhir jumpa tu. Subhanallah. So itu tu selain daripada muzik tu, saya nak berbual kat benda-benda lain yang di luar muzik. Tetapi macam mana Ipoh Hafiz tu boleh mula-mula terlibat dalam bidang muzik? Okey, jadi sebelum tu saya nak tanya abang, position saya, kamera saya okey macam ni ataupun kena melintang? Kalau macam ni okey dekat lagi. Okey. Abang perlukan melintang ataupun macam ni je? Kalau macam ni okey. Awak nak cuba melintang? Melintang macam ni. Okey, macam ni lagi lapang kot. Okey, sebabnya saya tengok kebanyakan yang interview dengan abang, position mereka melintang kan. Macam tu Saya ini melintang rupanya. Saya pun bila saya tengok kan, sebenarnya saya nervous juga kan. Abang Aid Samad nak ajak saya masuk program dia dekat YouTube kan. Saya macam
Saya kena research dulu tengok macam mana abang punya program kan. Subhanallah. Sempoi je kan. Segala, Jadi bila saya tengok, oh seronok saya tengok kan, sebabnya tak ramai pengkarya yang sanggup, maksudnya bertanya tentang apa, kita kadang-kadang bertanya tentang sejarah-sejarah, macam mana penglibatan. Kadang-kadang sebenarnya benda ini adalah mungkin boleh jadi inspirasi, bermanfaat, tidak semestinya pada muzik je, tetapi mungkin ada ilmu-ilmu kehidupan ataupun ilmu jiwa yang dapat dikongsikan. Subhanallah. Betul. Memang tepat sekali ya. Ilmu jiwa daripada pengalaman hidup dan daripada bahan pembacaan, itu yang sebenarnya saya paling lebih minati. Subhanallah. Saya yakin Allah pertemukan kita pada hari ini adalah sebabkan kita dah lebih bersedia, dan Allah memang izinkan hari ini adalah pertemuan saya dengan Abang Aid Samad kan. Sebab sebelum ni, kalau penonton nak tahu, saya dengan Abang Aid Samad pernah lagi sebelum ni kita pernah merancang untuk di lain di lain waktu lah kan, untuk saya masuk dalam program abang kan. Ya, betul. Jadi saya rasa subhanallah, Allah itu maha hebat. Apa yang kita rancang belum tentu kita dapat, tapi apa yang Allah rancang tu semestinya akan jadi. Speechless saya dengar kenyataan tu, yang begitu kuat sekali bunyi dia. Allah Akbar. So perkataan Ipoh tu, nama tu daripada mana datangnya? Okey bang. Nah, sebenarnya dulu masa saya sekolah, dulu saya memang ada minat satu kartun Jepun. Kartun Jepun Hajime no Ippo yang saya minat. Kartun Jepun tu nama dia Hajime no Ippo, Ippo, kartun tinju. Jadi sebelum masuk sekolah dulu, orang confused sebab masuk sekolah dulu ada juga yang orang ingatkan saya Ippo Petemus. Ippo badak. Ippo badak sebab masa dulu saya memang ada badan besar sekejap. Saya punya sejarah, saya pernah kurus berisi. Turun naik macam belon. Senang naik turun ni. Senang naik turun. Jadi bila kawan-kawan tengok, ish, macam mana kau buat? Sekejap gemuk, sekejap kurus kan. Cakap aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh macam tu kan. Tapi bila aku nak kurus, aku diet lah. Bila aku nak gemuk, aku makan je lah. Macam tu kan. Jadi bila saya dapat peluang masuk dalam industri, saya perkenalkan. Sebab ada orang kawan-kawan saya kenal dengan nama Ipoh. Ada orang kenal saya dengan nama Hafiz. Jadi saya gabungkan jadi Ipoh Hafiz. So masa tu bila saya nak buat Hafiz, banyak sangat Hafiz masa tu. Saya pun jadi fikir Hafiz Jadi saya nak buat apa? Ipoh Hafiz. Sebenarnya gerakan hati semua ni saya fikir balik kan. Sebenarnya susunan bila saya dah dalam keadaan bila sekarang saya fikir, sebenarnya susunan ni memang Allah dah aturkan. Macam mana saya diberi ilham untuk diberikan nama Ipoh Hafiz kan. Mungkin itu adalah tanda pengaras yang untuk saya membuka karya yang sebelum ni orang tahu je lagu-lagu kan. Orang tahu lagu tapi orang tak tahu siapa nyanyi. Jadi bila ada keluar Ipoh Hafiz tu, orang lebih tertarik tanya, dan orang lebih tahu nama saya dan lagu berbanding wajah saya. Betul. Subhanallah. Jadi kat situ pun bila saya tengok kan, peringkat umur semua tahu lagu saya, semua tahu nama saya, tapi mereka tidak kenal wajah saya. Betul. Tapi macam saya balik pada asalnya, sebab dulu masa saya sebelum saya belajar, sebelum saya ceburkan diri dalam bidang ni, maksudnya saya pergi ke arah mainstream lah. Saya memang main muzik untuk underground. Sebelum tu saya pernah belajar pondok sekejap. Kat mana? Dekat Kuantan. Saya ada belajar dengan ada guru-guru saya lah. Saya belajar tentang bidang-bidang agama, tapi masa tu kita masih muda kan, kita masih belum matang lagi. Jadi saya percaya yang kita ni manusia biasa yang tidak lari pada kesilapan, dosa. Jadi kita ada buat macam keimanan kita lah. Kita lari pada konsep yang kita dah pergi tu. Sebenarnya saya dah masuk ke dalam bidang tu, sepatutnya saya perlu, guru-guru saya banyak nasihatkan saya. Gunalah, kalau saya cakap dengan guru-guru saya nak masuk dalam industri ni untuk saya jadi komposer.
Sebab saya suka macam Datuk M. Nasir, Allahyarham P. Ramlee. Pasal saya suka, saya letakkan dalam hati, guru saya pernah nasihat saya, berkaryalah untuk Allah. Maksudnya buatlah apa-apa saja untuk Tuhan. Kan? Bukan buat untuk manusia. Jika kamu tidak dipandang oleh manusia pun tak apa. Sebab kamu dipandang oleh Allah. Jadi guru-guru saya juga banyak nasihatkan saya, gunalah platform tu untuk berdakwah. Tapi kita biasalah, kita orang muda kan, kita seronok buat lagu cinta lah. Kita kurangkan dakwah tu. Jadi bila Allah bagi, sebenarnya Allah bagi saya nikmat, Allah bagi orang kenal lagu saya, Allah bagi saya nikmat bila saya show orang boleh sing along lagu saya walaupun orang tak kenal saya, tapi bila saya nyanyi Allah bagi nikmat, semua boleh nyanyi lagu saya. Saya rasa seronok. Tapi sebenarnya saya patut lebih bersyukur pada Allah. Saya patut dekatkan diri dengan Allah pasal Allah yang memberi nikmat segala-galanya. Jadi saya rasa seronok. Saya jadi apa tau? Saya utamakan urusan saya utamakan keduniaan saya hujungkan Allah. Maknanya saya belakang ke Allah. Hujung-hujung baru saya menghadap Allah. Contohlah, hari ini saya ada show. Saya akan habiskan show saya dulu. Hujung-hujung nak habis waktu, barulah saya solat. Kadang-kadang memang saya terlepas solat. Jangan cakap lah kadang-kadang, memang selalu lepas solat. Maksudnya kita terlepas waktu-waktu solat. Sedangkan solat tu dituntut dalam agama kita. Jadi bila saya rasa macam tu, bila saya fikir balik sekarang, saya jadi malulah. Saya jadi malu bila Allah bagi saya kelebihan, kenikmatan yang Allah bagi pinjam ni. Tandanya sebenarnya dia sayang kat kita. Hamba ku kan, saya Hafiz, Ibu Hafiz kan. Aku nak tengok bila aku bagi ni, dia datang tak kat aku? Bersyukur tak dengan apa yang aku bagi? Bersyukur tak nikmatnya yang telah aku pinjamkan buatnya? Kita rasa, sebab apa? Kita rasa macam kita ni, dunia tu memang kita punya. Pasal apa? Konsep tu kita punya. Pasal kita seronok bila orang semua nyanyikan lagu kita, kita rasa macam dipuja, digilai. Jadi dekat situ sebenarnya, Allah memerhati. Allah tidak pernah tidur. Dalam ayat Al-Kursi pun disebut la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Jadi kalau Allah tidak mengantuk dan tidak pernah tidur dan menceritakan kita, mustahil dia tidak memerhati kita 24 jam. Setiap sudut dia melihat kita. Setiap inci dia memerhatikan kita. Dia melihat adakah kita ni yakin pada Allah. Adakah kita ni taat padanya. Adakah kita ni nak buat tak ibadah untuk mengucapkan tanda syukur pada nikmat-nikmat yang telah diberi. Subhanallah, bila dia kata, bila saya rasa macam tu, saya makin lama. Macam itulah, perjalanan saya ni panjang. Kalau saya cuba ringkaskan macam mana sebelum saya naik, apa yang saya belajar, saya memang naik daripada susah. Saya pernah basking. Saya daripada Kuantan dulu. Perjalanan saya datang ke KL ni, saya memang tak ada siapa-siapa. Maksudnya saya ada, kakak saya adalah dengan abang ipar saya. Tapi saya ada saudara, tapi saya tak nak susahkan saudara mara saya. Tapi saya duduk dengan kawan saya. Jadi saya datang ke KL ni, saya nak jadi komposer. Pasal saya suka buat lagu. Pada umur berapa tu? Masa tu umur saya 19. Lepas habis senawi Senawi apa? Lepas habis pondok tu. Saya sebenarnya belajar pondok. Saya sekolah, saya datang KL dah. 17 tu saya datang KL dah. Lepas habis umur 18 saya datang KL. Saya kerja dekat McD Seri Gombak. Masa tu. Tapi lepas pada tu saya belajar ajak dekat Kuala Islam. Saya punya kehidupan ni ada banyak persinggahan. Saya belajar sekejap dekat Kuala Islam Gombak. Tapi masa tu saya ditentang keluarga lah. Saya teringin nak masuk Aswara. Saya teringin nak masuk UiTM. Masa tu nama ASK lah, Aswara. Jadi saya minat nak belajar bahagian muzik lah kan. Tapi saya punya dalam cerita ni macam cerita orang dulu-dulu lah. Saya tak dapat restu daripada mak ayah saya. Mak saya cakap, kalau kau nak belajar muzik, kau belajar duit sendiri. Jangan guna kami lah kan. Tapi kita kena faham kenapa ibu kita tak nak bagi tu, sebab ibu kita risau kita hanyut. Hanyutlah. Maksudnya kita ni lupa pada Allah. Jadi sebenarnya benda tu betul. Apa saja sebenarnya kadang-kadang ibu kita cakap tu ada hikmah dia.
Kan? Jadi bila kita walaupun kita menentang, kita memberontak masa tu. Jadi bila saya belajarlah bidang bisnes yang bukan bidang saya lah kan. College Saya Islam pun tadi tu. belajar Kolej Islam Gombak. Jadi saya belajar tak habis. Lepas tu saya kerja lah, macam-macam saya kerja. Saya balik konten. Saya ni perasaan saya sebelum mak ayah saya pindah ke Bangi, ke Kajang. Saya ni kalau saya down je, saya balik konten. Masa tu mak ayah saya duduk konten. Mak saya pencinggu besar. Bapak saya manage Felda. Dia jadi pengurus Felda lah dekat Kuantan. Jadi bila saya rasa je saya macam putus asa, down kan, saya balik Kuantan. Pasal Kuantan tu tempat yang menenangkan dah. Sebab saya besar kat sana. Kat mana? Area mana? Saya Bukit Setongkol. Saya besar kat sana, jadi tempat yang saya selalu, kawan-kawan saya basking semua adalah Teluk Cepedak. Lepas tu saya style saya basking, saya akan basking lagu-lagu saya. Lagu saya buat lah. Lagu ciptaan sendiri. Kan, biarlah orang rasa macam tak tahu pun kan. Saya bantai je. Seorang-seorang pun saya boleh buat kan dekat Kuantan. Masa dululah. Jadi macam mana susahnya. Pasal saya bila saya susahnya, start benda tu lah saya mendalami ilmu pondok, saya berhenti sekejap. Dalam setahun, 2 tahun dah dalam muzik. Saya tak main muzik. Saya fokus pada agama lah. Ni pada tahun 17, pada umur 17 tahun, 19 tahun macam tu Tak. 19 tahun macam tu. Jadi bila saya duduk fokus pada belajar semua ilmu agama, saya banyak belajar yang mengatakan saya ni kalau nak buat, jangan peduli apa orang nak cakap. Kita buat je. Maksudnya kita buatlah biar kerana Tuhan. Apa-apa saja yang kita buat. Kebaikan kita baik, kita banyakkan bersedekah, semua buatlah kerana Tuhanan. Biarlah kita rasa orang tak nak, kita jangan fikir kenapa orang tak nampak ke tak. Tuhan nampak. Tapi masa tu saya sendiri tak memahami benda tu. Betul lah bila kita balik pada cakap, kita tidak menjiwai perasaan tu. Jadi kita rasa macam kita lebih nak keseronokan lagi. Jadi dekat situ bila saya susah ke apa, saya akan usaha untuk kerja ni saya datang KL. Saya pernah tidur dekat Publica. Masa tu saya dah bangkat tau. Publica masa tu baru buat. Orang kata macam Publica tu tempat orang kaya lah masa dulu. Masa tu saya tak ingat 2012 ke 11 macam tu. Saya pernah ada abang kat dia ada galeri seni kat situ. Jadi saya pernah tidur kat situ, tumpang. Banyaklah perjalanan, sebab tu saya cakap perjalanan saya ni singgah menyinggah. Dan singgah kat sini. Dan saya pernah pergi dekat Intim juga, Intim Record kan. Intim Record saya nak jual lagu saya masa dulu, tak tahu. Kita tak tahu pasal prosedur kan. Kita rasa macam seronok nak try buat lagu. Saya pun pergi audition dekat Intim, dan Intim tengok lagu awak ni macam, masa tu mungkin diorang tak pilih lagu saya sebabnya mungkin belum rezeki saya lah. Jadi bila saya nak balik tu, abang yang jaga sound engineer tu nama dia Abang Amin. Abang Amin sound engineer kat Intim Studio, dia panggil saya. Dek, abang tak boleh tolong awak, tapi awak nak tak belajar recording dengan abang? Kata, boleh bang. Saya nak belajar lah recording kan. Nanti saya balik fikir dulu kan. Lepas tu saya tak buat, saya tak fikir panjang. Saya cakap saya nak buat lah. Dia kata abang ada buat studio nasyid. Abang jaga studio nasyid Ashifa. Kumpulan Ashifa. Dekat area Damansara Damai je. Damansara, Seri Damansara. Jadi dekat macam apartment tu ada studio dalam tu. Jadi saya pun duduk situ. Saya kenal-kenal orang situ. Saya belajar. Tapi saya belajar recording basic-basic je lah. Saya belajar edit nasyid, belajar edit mengaji-ngaji kan. Abang Amin masih ada lagi. Dan dia sangat bangga lah bila saya dapat berjaya dalam kehidupan saya untuk buat lagu kan. Jadi banyaklah bila saya macam tu, saya duduk dekat dia siap 3-4 bulan, saya rasa down, saya balik Kuantan. Saya rasa down je balik Kuantan. Jadi saya ni tak pernah tetap. Sebab apa tau? Usaha saya tak sampai, kunci saya tak sampai. Matlamat saya nak jadi komposer. Saya tanamkan diri saya. Lepas tu saya cari pula penyanyi-penyanyi kan. Siapa nak lagu kan. Jadi sampailah ada Azizi F1 nak lagu saya.
jauh sudah saya buat lagu tu. Jadi masa tu saya minta tolong AJ Koko. AJ Koko tolong produce kan. Masa tu saya tak pandai lagi dalam bidang ni. AJ lah juga antara orang yang bantu saya. Jadi masa tu kita ada sedikit bajet kan. Jadi sedikit bajet, sambil tu dia cakap dengan saya, awak Ipoh tak nak nyanyi. Dia kata, awak hang tak nak nyanyi. Cakap, tak ambuh lah. Suara tak sedap lah. Kan? Apa ni, kita nak duduk belakang tabir lah. Macam mana hang nak jadi komposer kalau orang tak kenal hang? Dia cakap hang nyanyi. Dia kata apa ni, Indonesia ada padi. Malaysia kita ada Ipoh. Dia kata macam tu. Betul. Boleh. Kalau dia tak ingat, saya tak tahulah. Tapi itulah ayat dia. Subhanallah kan. Yang saya masih ingat, saya datang studio dia. Lepas tu ada satu projek itulah. Inilah Allah kata rezeki kan. Kita buatlah baik dengan orang. Kita buatlah apa-apa. Mungkin orang mendoakan kita. Kita tak tahu sesiapa saja mendoakan kita. Jadi paling penting tu saya pernah masuk. Itulah. Saya ringkas-ringkaskan. Sebenarnya panjang. Saya pernah masuk juara muzik Pahang FM. Okay. Masa tu tahun 2012. Masa tu kebetulan saya balik Kuantan. Saya frust lah. Balik Kuantan. Saya basking kat KTC. Saya tengok KTC. Masa tu ada audition tau. Audition juara, maksudnya pertandingan Battle of the Band. Juara muzik Pahang FM. Ada abang tu, kenalan saya lah. Ipoh, kau tengok ni. Ada buat audition. Battle of the Band. Kau masuk lah. Saya dah hati, abang ni pelakir kita macam. Battle of the Band ni masuk solo? Tak, saya masa tu solo. Dia suruh saya masuk band. Okay. Tu saya jadi macam, abang ni sindir aku ke apa kan. Abang ni macam, abang ni saya tak yakin lah kan. Kau masuk lah, aku nak tengok kau menang. Dia cakap macam tu. Saya cakap kan, yelah itulah kita cakap. Kadang-kadang apa yang keluar daripada mulut orang ni, kita tak jangka. Kadang-kadang ilham tu datang, Allah sendiri yang gerakkan. Kan? Kita tak tahu. Kita tak tahu perjalanan. Kadang-kadang, bila dah jadi, barulah kita fikir balik. Bila kita renung balik kan, subhanallah, hebatnya kuasa Allah. Bila kita tengok kan. Bayangkan bang, saya main dekat TC kan, saya basking. Apa logik dia datang kat saya tiba-tiba suruh saya masuk Battle of the Band? Tak logik. Dia suruh saya, kalau lain dia kata, Ipoh, satu lagu lain, aku nak dengar kau main. Bila dia tengah dengar kita basking kan, macam mana dia boleh cakap ni kan. Kalau kita fikir, tak logik kan. Lepas tu saya pun tergerak hati, nak masuk lah. Nak masuk bayangkan yuran dia 100 ke bang? 100 ke 100.5. Tapi tak ada duit. Sebab apa? Kita susah kan masa tu. Kita mak saya bukan susah, tapi saya pilih untuk jadi susah untuk saya berdikari. Untuk saya berusaha sendiri. Sebab masa tu mak saya tak bagi restu lagi. Ini yang saya nak cerita. Apa saja penonton, apa-apa benda yang kita buat, restu mak ayah sangat penting. Doa mereka sangat penting. Jadi macam mana saya nak pujuk, saya nak pujuk. Bila saya masuk ni, saya sebenarnya dah niat saya kan, kalau saya menang, aku bolehlah pujuk mak ayah aku. Supaya aku boleh dapat restu. Tu je nak minta. Lepas tu bila saya masuk audition, adalah hamba Allah, kawan saya. Tiba-tiba kan, Ipoh, awak nak masuk ke? Tu, nama dia siapa? Dia lelaki. Nama dia Noah, tak silap saya. Kan? Dia bagi tahu, awak nak masuk ke Battle of the Band tu? Memang nak masuk, tapi tak ada duit. Nah, ambil duit. Baiknya. Dia suruh saya daftar. Betul bang, masa menang, okay, saya tak nak cerita menang lagi lah. Subhanallah. Allah kantoi. Terlepas lah. Potong. Subhanallah, potong. Lepas tu, bila saya masuk semua, saya nak masuk, saya ni tak ada band. Saya carilah kawan-kawan saya yang mana belajar dekat Aswara, yang mana belajar dekat UiTM. Kan? Saya cari kawan saya, Arwah Leo base. Leo tu dia main dengan Hydra last kali dia meninggal. Yeah. Leo tu band saya lah. Saya tarik dia kan, Ipoh Hafiz and the Band saya buat. Pasal Ipoh Hafiz and the Band, pasal saya yang buat lagu tu, saya create lah bahasa. Sekejap. Sekejap. Sekejap, dia punya internet apa. Okay, tadi problem. Ya.
create apa tadi? Terputus kat situ tadi. Saya saya create lah band kan, Ipoh Hafiz and the Band. Jadi saya panggil lah Leo semua, arwah Leo, arwah Leo, lepas tu Boy, Iwan. Saya buat jadi Ipoh Hafiz and the Band dah. Sebabnya masa tu kira saya anggap diorang macam sessionis untuk ganti kan. Tapi bila saya dah buat macam tu, saya tak anggap diorang ni macam sessionis. Saya anggap macam band juga. Sebab kita ni memang rapat. Bila kita dah jadi team ni, untuk buat ni kita jadi rapat. Pasal apa? Kita masuk ni bukan untuk suka-suka, masuk untuk menang. Saya cakap dengan diorang, saya masuk ni memang untuk menang. Lagak kena mesti juara. Saya cakap kan, lagak kena seperti juara. Macam diorang macam, diorang layan je lah saya kan. Saya tak tahu dalam hati diorang fikir, Ipoh ni confident je kan. Lepas tu saya pun buat audition kan. Band kan, masa saya audition tu, saya antara dapat pergi final. Pasal juri kata masa tu dia ada bagi tahulah, saya punya lagu masa tu menggunakan kod coding jazz lah, coding 7, 9 semua kan. Lepas tu dia tanya saya belajar kat mana. Saya cakap saya tak belajar. Saya tak belajar. Tapi saya pergi belajar dengan orang-orang yang masuk. Macam contohnya, saya kan cakap saya tak dapat restu daripada mak ayah saya. Saya pun setiap minggu saya akan pergi belajar dengan kawan-kawan saya yang mana dia belajar UiTM ke, belajar suara kan. Coding, jazz ke apa ke, saya akan pergi. Walaupun saya tak tahu dia punya kod, saya lebih nak tahu. Saya ambil tahu supaya di penghasilan lagu-lagu saya ada kelainan dan keunikan. Jadi bila saya dapat audition tu, diorang dah masukkan saya final. Saya dapat pergi final kan. Masa tu abang juri jemputan daripada KL. Abang Jimmy Alif. Lepas tu banyaklah musician RTM yang daripada KL kan. Jadi final tu kira berentak band-band semua rock kapak yang jenis rock lah. Masuk ke kami lagu-lagu macam pop kan, pop. Jadi macam tak logik lah, macam diorang battle of the band kan. Kan skill semua kan kan keluar. Kita pun buat skill juga. Jadi saya cakap dengan diorang confident lah. Saya cakap kena confident. Pasal saya cakap niat saya memang untuk menang kan. Jadi bila apa yang saya belajar, bila je macam contoh ada group final kan. Sebab kita bila final, kita kan ada rehearsal. Betul tak? Bila time rehearsal tu, ramailah macam finalis akan pergi jumpa kita macam, korang ni juara. Korang ni juara. Kan? Biasa kita akan cakap macam tu kan. So saya ajar saya punya line up. Siapa je cakap korang ni juara, korang cakap amin. Jangan cakap amin dekat depan, dalam hati. Dia cakap je. Itu yang saya rasa macam wish kan, boleh, maksudnya apa saja yang orang cakap dengan kita kan, walaupun kita tak amin di mulut, kita amin dah di hati. Betul, itu mengajar saya lah. Jadi bila contohnya orang ni cakap kan, biasa tak tahulah orang puji ke orang apa kan, kita cakap je amin, 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 amin. Berapa banyak orang asyik cakap je, korang ni juara, korang ni juara, amin, 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 amin. Sampailah hari perform tu, saya bawa kucing. Kucing saya bawa. Sebenarnya kucing hidup. Kucing tu saya kena jaga, kawan saya minta tolong. Kucing tu kira saya sayang lah, macam kucing saya jugalah kan. Lepas tu kucing tu kira saya bela, saya anggap kucing saya lah. Lepas tu saya tak ada orang nak jaga, saya bawa dia naik pentas. Benda tu sebenarnya dah psikologi juri tau. Bukan psikologi juri je, psikologi penonton. Penonton semua. Bayangkan tengah nak perform kucing sebelah. Macam orang tanya kenapa bawa kucing? Sebenarnya kucing saya tak ada orang nak jaga, jadi saya bawa. Saya cakap tu serang kan. Saya bawa ni pasalnya dia suka muzik. Saya cakap kan, bila dia dengar muzik dia boleh tidur. Saya cakap dia kan. Jadi bila saya perform semua tu, saya anggap pun ada kena-mengena dengan tuah kucing yang saya bawa tu. Pasal kucing kan pemberi rezeki kan. Jadi sebelum saya nak diumumkan menang pun, dia orang cakap tuah kucing. Dia cakap tuah kucing juara. Masa tu menang bang. Menang 5,000. 5,000. Masa tu 5,000 besar. Subhanallah, 5,000 kan bagi 4 orang. Lepas tu kita orang bagilah kita orang punya kru kita orang seorang je. Tapi dia buat semua. Nama dia Mak Dek lah. Dia kru, dia tolong buat semua. Dia buat semua. Lepas tu dah menang tu kan, saya bawa balik piala dengan replika.
Saya bawa balik ke rumah, saya letak kat rumah. Bapak saya nak pergi subuh, dia tengok dia nak pergi solat subuh kan, dia tengok saya saja letak dekat tu supaya untuk dia tengok. Lepas pada tu dia tengok, mungkin dia lega ke apa kan, mungkin dia yakin sebenarnya saya buat ni untuk memang sungguh-sungguh kan. Jadi saya cakap dengan mak saya tak minta duit, tapi saya minta reda, saya minta restu je. Tolonglah restukan saya. Bilanya dia orang restu, mungkin dia orang tak cakap dengan saya, tapi dalam hati mungkin dia orang restu. Bila je dia orang restu tu, saya rasa kan saya punya jalan terbuka. Permudahan daripada susah mana. Saya dapatlah jumpa Azizi semua untuk buat lagu dengan AG. Dapatlah daripada tak pernah jumpa kan. Jumpa AG, lepas jumpa AG siapa ni, saya balik Kuantan promote lagu Azizi semua. Mungkin tak ada rezeki, lagu tu tak meletup kan. Tapi alhamdulillah lah, saya dah karya saya dah dimainkan di radio. Itu satu target saya. Sebenarnya dalam kehidupan ni, dululah sebelum saya berhijrah, memang saya letakkan saya punya point dalam kehidupan, setiap tahun ada matlamat ataupun ada misi yang saya perlu capai. Jadi lagu saya dah masuk radio, saya punya capai, saya nak buat lagu pula. Maksudnya sekarang ni AG bagi tahu saya, suruh saya kenalkan nama saya, supaya bila saya ada nama, barulah saya boleh buat lagu untuk artis lain kan. Jadi dekat situ saya pun balik Kuantan. Ada satu hari tu AG mesej saya, Ipoh, boleh tak naik KL recording? Untuk lagu soundtrack. Masa tu kan macam saya macam tak berani kan. Sebabnya dia AG tahulah, dia lagu dia kalau dia buat arrangement berbelit-belit. Lepas tu dia suruh kita praktis 2-3 hari naik KL rekod kan. Saya jadi macam tak bersedia lah kan. Lepas tu ini nak jadikan cerita, saya fikir kalau aku tolak, aku takkan dapat dah peluang kedua. Betul. Masa tu bang, duit ada RM50 je. Cerita dia, subhanallah. Cerita dia masa dulu RM50 saya. Ini bila ni, Hafiz? 2011-12 macam tu lah. Okay. Dalam umur 23, 22 tu lah. Jadi bila kena macam tu, saya memang ada RM50, tapi saya tak cerita kat AG. AG tak tahu cerita ni. AG tak tahu, tapi dia mungkin ingat lah. Dia memang ingat cerita dia. Dia tak tahu yang saya datang kat dia, saya tak ada duit. Saya tak cerita kat dia. Tapi saya tak pernah tunjuk macam mana saya susah. Saya datang, saya sampai berkeliling, saya naik train. Saya sampai dekat, saya naiklah sampai tukar-tukar train kan. Sampai kan daripada bas Kuantan turun berkeliling. Berkeliling masa tu tak ada TBS tak ada lagi. Masa tu masih berkeliling. Jadi bila turun, saya naik LRT tukar, lepas tu pergi Salak Selatan, saya jalan kaki daripada stesen tu pergi Sudut AG. Jauh juga berkicap masa tu. Subhanallah kan, sebabnya nak apa kata, mencapai cita-cita rekod kan. Yang ni saya nyanyi sini kan. So bila saya datang, saya masa tu dalam poket saya rasa ada duit tiket bas, dah beli dah pergi balik. Cumanya makan rasanya cukup tak ada kot. Makan tak ada kot. Makan untuk esok ada kot, makan untuk hari ni tak ada. Cerita dia bila saya sampai kan, bila saya rekod tu, AG pun nak berhenti maghrib kan. AG cakap, kita pergi makan dulu lah. Pergi makan. Kata AG nak belanja bang. AG belanja, makan lah. Saya dah hati, subhanallah. Saya dah hati kan. Alhamdulillah dapat apa, AG belanja saya kan. Saya tak cerita yang saya tak ada duit. Tapi saya cakap dengan dia, malam ni saya nak tumpang rehat je kat studio dia kan. Besok saya balik kan. Besok saya balik Kuantan balik. Abang bayangkan lah. Dah habis rekod tu, saya balik Kuantan balik. Besoknya saya nak jalan kaki balik, pergi stesen, naik balik, lepas tu pergi bas, beli tiket pula. Sebab masa dulu setiap 1 jam ke 2 jam memang ada bas pergi Kuantan. Kalau dulu bas bas Kuantan KL tu banyak. Jadi kalau hari biasa tu masih ada tiket lah.
Jadi memang masa tu saya balik Kuantan semua. Lama pada tu saya tunggulah result lagu tu. Bila keluar semua kan. Lepas tu dalam masa yang sama saya cakap dengan Haji, saya ada bajet. Bajet tu saya kena kerja dululah kan. Sebab bila dah siap lagu tu, dia hold tau. Dia hold sebab kita tak tahu lagu tu siap bila. Lagu tu keluar bila. Saya pun tak tahu drama apa, siapa dia berlakon. Jadi dalam masa yang sama saya pun teringin nak buat yang saya punya sebab lagu yang tu AG buat dengan pengarah drama. AG bukan buat dengan saya. Jadi saya teringin nak buat yang saya punya lah kan. Sebab jadi kebetulan masa tu arwah Izzat Amir, dia pernah gitaris untuk Estrella. Dia dulu saya pernah buat demo dengan dia masa saya duduk dekat studio Ashifat dulu lah. Arwah Izzat Amir pernah rekod demo. Lepas tu dia meninggal, saya hold. Bila dia dah meninggal, saya tunggulah. Bila masa sesuai, saya cakap dengan AG, arwah Izzat Amir pun AG kenal. Jadi saya minta tolong AG untuk arrange. Masa tu saya ada bajet dalam 2,000 je. Saya cakap boleh tak buat akustik. Pasal nak buat full band saya tak mampu. Jadi AG pun buat. Dia suruh saya rekod datang kan. Saya pun rekod datang sekali lagi. Saya datang sekali lagi. Itu terjadinya Hujan Sepi. Lagu Hujan Sepi saya. Jadi bila kebetulan masa tu, nenek saya baru meninggal. So saya dapatlah feel bawakan nenek saya punya, sebabnya saya sayang nenek saya. Bila nenek saya pergi, lagu tu memang dekat lah. Jadi bila rekod semua tu, saya tunggu dalam 2-3 bulan juga. Tak siap-siap lagu saya kan. Tak siap-siap kan. Rupanya AG sibuk dengan Yuna masa tu. AG sibuk dengan Yuna. Yuna ada konsert dekat Aisyana Budaya tak silap saya. Lepas tu dia pun message saya. Dia email lagu saya. Dia kata lagu dah siap kan. Lepas tu saya dengar, saya terkejut tau. Bukan akustik. Lagu tu penuh band, full band. Lepas tu dia kata, kalau ikutkan ni pun kena bayar. Tapi dia tolong saya. Tahniah, dia kata. Lagu sedap. Dia kata lagu saya sedap lah masa tu lah. Saya cakap, subhanallah. Apa kata masa tu, AG Koko cakap lagu aku sedap, subhanallah. Rasa macam membakar semangat lah untuk aku kerja lebih kuat kan. So lepas tu itulah terjadinya. Saya pun dapatlah pergi KL. Saya dapatlah sponsor untuk buat musik video saya oleh syarikat MIM, syarikat Jam. Syarikat Jam tu kawan saya. Jam yang reverse tu Betul, reverse tu. Dia kawan pada kawan saya. Dia pun orang Kuantan. Jadi dia kata dia nak sponsor kan. Sponsor kita orang. So saya pun buat video klip semua. Kebetulan drama yang saya nak nyanyi tu nak keluar buat pertama kali. Masa itulah drama tu keluar, Teman Laki Upahan. Okay. Sebelum tu lagu saya pernah buat demo tau. Pada 2012, lagu saya pernah keluar dekat TV3. Tajuk dia Jika Itu Takdirku, drama. Tajuk lagu tu Irama Kita, tapi tak meletup sebabnya lagu tu menjadi body. Maksudnya lagu tu jadi macam saringan je. Dia bukan main OST. Jadi bila kita dapat peluang tu, yang jadi main ni barulah meletup. Dia perkenalkan nama saya lah. Jadi orang ingat, confused. Bila saya keluar tu, dia orang ingat Noh Hujan. Pasal arrangement dia. Arrangement satu lagi editor tersilap tulis. Editor dia sebabnya dia tak tahu, miscommunication. Dia tulis Noh Setapakku. Jadi orang ingat Noh yang nyanyi. Subhanallah. Dalam drama tu Betul. Dalam drama tu. Jadi bila dah habis tu, barulah episod 10 barulah dibetulkan, barulah orang tahu Ipu Hafiz. Barulah orang search-kan Ipu Hafiz. Jadi dekat situlah start pada tu saya kenal dengan arwah Abang Zul. Arwah Abang Zul ni producer drama. Saya banyak kenal dengan, sebelum ni saya kenal Abang Ion Suhaini pengarahan. Lepas tu saya kenal beberapa orang belakang tabir, kawan-kawan saya kenal yang kerja-kerja belakang tabir. Yang sebelum ni basking dengan saya kenal. Lepas tu dia yang kenalkan saya dengan arwah Abang Zul. So saya jumpa, arwah Abang Zul kata, Fiz, dia tak panggil saya Ipoh, dia panggil saya Fiz. Arwah Abang Zul ni, sepanjang saya kawan dengan dia, saya kenal dia,
Dia anggap saya macam kawan lah. Macam adik kan dia anggap kan. Saya tak pernah tahu dia tu siapa. Dia producer. Maksudnya dia tu rupanya dia yang buat senario. Maksudnya JKK. Maksudnya dia yang producer senario lah. Macam mana boleh kenal dia? Saya kenal melalui TV3 lah. Lepas lagu saya dah masuk TV3, dulu cerita dia sebelum masa saya skip, sebenarnya banyak saya skip sebab saya nak ringkaskan kan. Masa saya buat lagu untuk Azizi dulu, saya pernah pergi TV3 bawa kotak, saya bagi demo-demo, saya masuk kat TV3. Saya bagi demo Azizi lah yang saya buat. Orang tanya, kau ni siapa? Saya ni buat lagu Azizi. Saya tak cakap saya buat lagu tau, saya cakap saya PA Azizi. Saya cakap sebabnya saya tak nak nanti orang macam akan cakap betul ke komposer? Takkan komposer bawa ni. Jadi bila saya cakap PA, dia orang rasa macam tak apalah, saya tolonglah. Dalam masa yang sama saya menolong Azizi untuk promotion free kan. Saya bantu untuk ni. Dalam sama kita berusaha lah kan. Sebab masa tu kawan saya dia kerja bahagian sukan. Kawan sekolah saya. Ceritanya kawan sekolah saya dia kerja bahagian sukan dekat Media Prima. Dia lah tarik saya masuk. Saya masuk. Ini cerita dia masuk cara haram lah, subhanallah. Tarik masuk macam mana? Macam mana masuk masuk tu? Tarik masuk tu maksudnya masuk tanpa izin lah. Maksudnya kita masuk bukan untuk ada meeting dengan orang sana ke. Kita masuk ni, bila kita dah dapat masuk, kau pandai-pandai lah buat. Dia lepaskan saya. Ni department ni MHI. Ni apa? Pandai-pandai lah bergaul dengan orang dalam tu Betul, pandai-pandai lah bergaul. Tebalkanlah muka. Subhanallah. Jadi kat situ lah kita sentiasa merendah diri. Maksudnya kita jumpa kan, akak saya ni, PA ni, akak saya, abang saya ni kan. Maksudnya kita nakkan biarlah. Sebab apa tau? Kesusahan yang kita rasa, keperitan tu adalah, itu bukannya perit sebenarnya. Itu adalah kemanisan yang kita akan dapat di penghujung nanti. Jadi kita kena yakin bahawasanya apa saja kehidupan kita yang datang sebagai ujian ni adalah tanda kita hampir untuk berjaya. Berjaya macam mana tu ada banyak lah. Nanti saya sharekan tentang bila berjaya ni ada banyak maksud lah. Berjaya dalam impian kita ataupun kita berjaya di sisi Tuhan. Maksudnya. Jadi bila saya suruh maksudnya interview lah, saya ambil nombor producer, interview lah, Azizi free je kan. Jadi dekat situ saya pun masa tu tak kenal lagi arwah Abang Zul. Bila saya dah buat dengan AG ni, lagu saya dah keluar, barulah saya kenal arwah Abang Zul. Bila arwah Abang Zul panggil, dia kata ada next drama, aku nak lagu kan. Lepas tu saya pun cakap, bang, saya nak minta satu je. Saya nak datang ke set, saya nak menghayati apa sebenarnya. Saya nak tanya pelakon, saya nak faham cerita, saya nak baca sinopsis. Lepas tu dia kata, dia macam pelik kan. Tak pernah ada kat sini buat. Tak pernah ada orang buat. Dia kata kan, sebab tak pernah orang buat lah saya nak buat. Saya cakap kan. Sebabnya bila saya tengok Indonesia, kebanyakannya dia orang buat macam tu. Saya study kan, kenapa lagu-lagu Indonesia banyak dekat Malaysia dulu. Study kat mana? Tengok kat mana yang orang Indonesia buat macam tu? YouTube memang. Okay. Tengok kat YouTube, lepas tu kan tengok macam mana kan macam contoh Melly Goslow kan dia interview kan. Macam mana dia buat lagu kan. So dia bagi tahu dia orang akan datang ke tengok filem tu, buat scoring. Betul. Melly Goslow akan, kalau dia tak datang location, dia akan tengok shooting tu, final shooting tu, baru dia buat lagu. So dekat situ kita dapat hasilkan lagu-lagu yang berunsur cinematic. Dulu kita tak tahu sebutan tu. Kita mana tahu. Jadi bila kita dah berkecimpung, baru kita tahu, dalam lagu X ni kena ada unsur-unsur cinematic. Pasal kita nakkan orang rasa melalui visualize. Orang tengok, orang hayati, orang rasa, tangkap kan. Macam merasai jiwa lah kan. Jadi bila kat situ, barulah kita nampak, sebenarnya macam ni kena buat. Jadi bila saya dapat peluang tu, saya gunakan betul-betul.
saya buat. Jadi bila buat tu, alhamdulillah, next lagu meletup. Lepas tu buat lagi. Lepas tu ada lagi producer lain pula contact. Kan ada connection kan, bila orang ni tahu. Jadi kita pula pergi hantar je lagu-lagu kita kat semua syarikat produksi. Maksudnya kita bagi tahu kalau nak tu buat lagu. Maksudnya kalau kita nak berjaya, kita hantar je lah dekat semua syarikat produksi kan. Orang tak nak terima tak apa. Dalam 10, satu mesti sangkut. Dalam 20, mesti sangkut satu. Jadi kita kena faham. Kita kena faham. Sampailah saya buat kan. Saya akan ambil juga komen. Okey tak, macam ni. Sebab saya akan banyak bertanya. Saya akan tengok apa yang perlu saya perbaiki kan. Jadi lama kelamaan, saya makin dikenali. Dan saya dapat kepercayaan sepenuhnya daripada produser-produser. Bila saya dah dapat kepercayaan tu, saya gunakanlah peluang. Lepas tu sampailah saya dapat matlamat saya dapatlah buat lagu untuk artis-artis lain. Itulah cerita dia. Antara produser-produser tu siapa? Apa? Antara produser-produser yang bagi peluang tu siapa? Banyak. Kalau ikut sejarah yang pernahnya, Primeworks, lepas tu Datuk Rosyam punya, Datuk Aida, Datuk Aida, lepas tu siapa ni? Orange Tree, banyaklah. Diorang tahu Hafiz daripada credit role dalam drama series. Betul. Dari situ diorang cari lepas tu baru saya cari edaran. Barulah saya cari pengedar, maksudnya edaran lagu saya kan. Dengan company lah. Macam ada banyak lah yang saya pernah bekerjasama kan. Jadi kat situlah saya ringkaskan perjalanan saya. Sebenarnya panjang, detail. Jadi saya pun kalau cerita nanti orang jadi macam memang kita seronok cerita tapi terlampau lama pula orang nak faham kehidupan kita kan. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, saya punya perjalanan tu, bila kita dah dapat sesuatu tu, kita ingatlah, kembalilah pada Allah. Allah yang memberi nikmat kan, yang memberi kita segala-galanya, yang bila kita tahu, bila kita sedih, sebenarnya dia selalu ada dengan kita. Dia tak pernah lupa kita. Daripada kita lahir, kalau kita tengok kan, daripada kita lahir, dia bagi kita nikmat, nafas, dia bagi kita rezeki melalui mak ayah kita, dia bagi kita kehidupan, dia bagi kita sampai dewasa, kita ada isteri, anak bini semua. Segala-galanya nikmat yang tak pernah dia tinggalkan walau sehari pun. Itulah bila kita dihadapi ujian, kita tengoklah, kita pandanglah bahawa ujian ni adalah satu rahmat ataupun ifarah, ataupun Allah mencuci segala dosa-dosa yang telah kita lakukan kan pada dunia ni. Subhanallah. Apabila zaman sekolah dan zaman sekolah pondok dulu, apabila Hafiz, sebenarnya kita kat luar saya panggil Hafiz. Boleh, betul. Betul. Saya jumpa pun abang panggil saya Hafiz. Cumanya bila mungkin untuk tontonan umum saya nak gunakan nama, tadi saya terfikir mungkin saya perlu pakai nama stage name. Sebab itu saya nak establish nama Ipoh atau nama Hafiz. Boleh bang. Tapi saya kat luar memang saya panggil Hafiz sebenarnya. Pelindung Jadi apabila tidak dapat restu ibu tu, macam mana Hafiz belajar main muzik? Di mana? Faham? Okay. Saya bila tak dapat restu ibu tu, macam saya cakap tadi, saya belajar kuliah Islam, tapi tiap-tiap minggu saya akan pergi jumpa kawan saya akan belajar lah. Mana kawan-kawan saya yang gitar ke ataupun gitar. Belajar di tempat-tempat kawan lah. Pinjam gitar orang. Bukan balik rumah tak ada gitar sendiri. Tak ada. Saya pergi belajar, maksudnya pergi rumah sewa diorang. Bukan pergi tempat belajar diorang. Saya pergi rumah sewa diorang. Saya cakap, ajar aku kod ni. Ajar aku jap kod ni kan. Jadi bila tengok, sebab kawan-kawan saya ada juga yang kawan sekolah saya, yang dia ada ambil macam contohnya modern. Bila ambil modern tu dia banyak belajar jazz kan. Jadi saya nak belajar tu lah. Saya tak tahu pun. Saya tengok je. Bila saya tengok, dia ajar saya pun olah lah dengan lagu saya. Saya olah kan. Jadi dekat situ, apa yang saya boleh apa yang saya dapat adalah by heart.
Maknanya apa yang saya dapat daripada hati. Saya tidak belajar scoring. Saya tidak belajar untuk apa membaca lah. Tapi saya lebih kepada by heart. Jadi bila saya dapat apa? Tadi lagu-lagu yang diproduce untuk TV apa untuk TV program tadi itu, siapa yang buat arrangement ataupun produce-nya? Okey. Pertama kali mula-mula dulu Eji Koko. Lagu yang pertama. Selepas tu saya buat projek dengan Rudy Nastia. Saya buat collaboration. Rudy Nastia antara rakan yang yang dia sama juga dia maksudnya belajar juga dekat studio AG. Jadi banyak juga yang ilmu-ilmu yang kita dapat belajar daripada AG. Jadi bila kita ada projek, macam contohnya saya ada buat lagu raya dan saya pertama kali bergabung dengan Rudy. Jadi selepas tu saya minta tolong Rudy untuk minta dia buat arrangement lah untuk saya punya lagu. Dan di situlah saya banyak masa orang kata beranikan diri untuk produce sendiri lagu-lagu saya. Bila kita dah tahu acuan, kita tahu macam mana nak hasilkan kan. Kita tahu dan kita cuba buat. Kalau kita tak cuba buat, kita tak akan perfect. Kalau kita tak cuba buat, kita tak akan belajar. Jadi biar kita belajar, jadi kita sentiasa memperbaiki untuk memberikan mutu pada kita punya kerja kan. Karya. Jadi bila saya karya tu, bila saya dapat peluang tu, saya buat sampailah saya dapat produce sendiri dan saya dah tahu cara macam mana buat acuan tu dan saya tahu bila saya tahu saya lebih kepada kalau dari segi apa-apa untuk arrangement kan, saya banyak menggunakan idea. Apa yang saya gambarkan, idea saya dapat contohnya melodi solo. Saya minta gitaris ataupun producer ataupun arranger macam contoh Rudy, rakan producer saya. Saya akan minta dia, tolong mainkan lagu tu dengan melodi solo macam ni. Macam contoh tenenenenenenene. Saya akan tunjuklah kat gitar. Saya akan tunjuk kat gitar, jadi dia akan main. Sebab saya bukan musician, jadi bila musician main untuk recording, sedap lah kan. Dekat situ. Jadi bila dekat situ, saya improvise selalu. Improvise. Jadi sebenarnya susunan ni, kalau saya balik lah, saya fikir positif lah. Sebenarnya saya tak ada apa pun. Dalam kehidupan saya ni sebenarnya saya tak ada apa pun. Segala-galanya Allah pinjamkan. Segala-galanya bila saya fikir balik, lirik saya, lagu saya, kehebatan orang tengok kan, boleh buat lagu tanpa membaca tapi menggunakan bahasa, semuanya Allah ilhamkan sekelip mata je. Allah bagikan kan sebenarnya. Bila Allah jentik sekarang, Allah berikan kasih sayang, Allah berikan keinsafan dalam diri saya. Bila saya fikir perjalanan saya sebenarnya tak ada apa tanpa izin Allah. Tanpa rezeki yang Allah beri, saya takkan sampai ke tahap yang maksudnya orang tengok lagu saya banyak dekat OST. Orang cakap, dia ni pakai kabel. Dia ni pakai orang kenal dia. Tak. Saya naik daripada susah. Saya naik daripada kesungguhan tu saya buat adalah saya minta tolong pada Allah untuk permudahkan segala-galanya. Tapi itulah kesilapan saya juga. Bila saya dah diberikan peluang, Allah dah beri saya tidak kembali pada Allah. Malah saya lebih mengutamakan kenikmatan ni daripada apa yang Allah berikan. Kita akan ke tempat ini sekejap lagi. Kita akan berbincang pada ni. Tapi itulah saya curious tu tadi tu. Zaman pondok, mak bapak Hafiz mahukan Hafiz belajar pondok? Sebenarnya sebelum saya dah pernah, saya ni 2 kali masuk pondok. Kali pertama lepas habis UPSR, saya masuk dekat Parit Jawa, Johor. Mak saya nak saya jadi ustaz sebenarnya. Tapi saya ni biasalah, saya tak nak, saya berotak kan. Saya nak lari, saya ugut nak lari. Sebab masa tu family saya duduk Kuantan. Kita ni anak bongsu, kita ni manja. Jadi kita ni sebenarnya tak pernah, maksudnya orang kata duduk kat tempat orang seorang-seorang kan. Jadi bila kita dihantar ke sekolah Parit Jawa kat Johor tu, saya belajar dekat Madrasah At-Tawiriyah, saya ingat lagi. So saya belajar tu, rutin harian saya
semuanya tentang agama. Saya ambil dalam tu 21 subjek tak silap saya. Banyak tu. Banyak, 21 termasuk agama lah. Jadi penghidupan saya petang ada fardu ain lagi. Lepas tu sebelum kita riadah, kita waktu tak silap saya lepas asar kita akan ada hafal Al-Quran. Sebelum asar. Jadi saya sempatlah hafal Al-Baqarah tu 2 muka surat. Sampai sekarang saya ingat. Subhanallah. Subhanallah. Dua muka surat. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbi. Ingatlah semua macam innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum allan tuzirhum la yu'minun. Jadi bila kita rutin harian tu, kita dapat sempat. Sebenarnya kita dalam keadaan terpaksa. Kita tak faham. Mak kita nak kita jadi ustaz. Tapi masa tu, sebab tu saya cakap, bila kejiwaan tu tak sampai, kita tak dapat memahami sebenarnya mak kita nakkan yang terbaik untuk kita. Tapi saya percaya susunan ni Allah dah aturkan. Jadi dalam berapa lama dekat sekolah di Perut Jawa tu? Setengah tahun je. Setengah tahun. Lepas tu kembali kepada sekolah biasa balik lah. Tak, saya balik ke Kuantan. Saya ambil aliran Arab. Hal anda tatakallamun Arabiyah? Ya, aliran Arab. Cerita dia, saya pun masih tak berminat sebenarnya. Saya cakap kan, seorang masa dulu. Ini saya cerita jujur lah. Saya tak rasa minat untuk mendalami bahagian Arab masa tu. Tapi sebenarnya bila saya sekarang, saya rasa menyesal. Saya rasa menyesal pasal apa tau? Saya cakap, ya Allah, saya silap. Pasal dulu Allah dah bagi saya peluang untuk saya mendalami Arab. Saya untuk fasihkan bahasa Arab. Pasal Al-Quran pun dalam bahasa Arab. Tapi sekarang terbalik, saya selalu merayu ke Allah, ya Allah, fasihkanlah aku dalam Arab. Fasihkanlah aku kan, maksudnya dalam bahasa Arab. Dengan izinmu kan, melalui cara-cara. Macam mana cara? Allah lah maha mengetahui. Mungkin dah hadirkan guru-guru untuk saya dapat peluang untuk belajar kan. Maksudnya untuk dalami balik Arab. Jadi sebelum ni saya tinggalkan lama. Jadi bila saya tak suka dalam keadaan memberontak juga, hidup kita ni kita lebih suka memberontak. Sebenarnya muda kan masa tu? Muda. Bila kita ada perasaan memberontak tu sebenarnya benda tu merosakkan jiwa kita, merosakkan kita punya kehidupan sebenarnya. Jadi kita kena percayalah apa saja yang bahawanya apa saja mak ayah kita uruskan pada kita adalah yang terbaik untuk kita. Pasal masa tu kita tidak mengenal lagi erti kehidupan kita. Nanti kita boleh share dekat bidang seterusnya untuk topik seterusnya pasal ni. Jadi bila saya minta balik Kuantan tu, saya masuk sekejap, lepas tu saya pun kena buang daripada Arab pasal orang kata kalau sekarang pointer lah kan. Kalau dulu macam exam lah, keputusan exam lah. Tak bagus, kena tendang kan. Pasalnya, jadi saya pun masuklah ke kelas biasa. Masuk kelas biasa, itulah jadinya cerita dia. Tak adalah kelas Arab dah kan. Jadi dekat situlah yang bila saya habis sekolah, saya masuk kolej Islam, saya berhenti kolej Islam, saya down tu, saya masuk balik pondok kan. Untuk apa? Untuk saya, kodenya untuk ketenangan je sebenarnya. Untuk dapat. Ini atas pilihan sendiri ke ataupun mak bapak yang hantar? Yang ni pilihan sendirilah. Di pondok tu awak belajar apa sebenarnya? Dan berkhususan dalam bidang apa? Dalam apa? Saya belajar tentang ilmu kejiwaan dan ketuhanan. Saya lebih belajar pasal tasawuf kat situ. Pasal tasawuf Jadi apa yang saya belajar, saya praktikkan, sepatutnya saya kena praktikkan kekal. Tapi masa tu kita faham kita ni muda, tu saya cakap orang muda ni, kita ni dalam konteks kita, keimanan kita ni, kita faham kita ni tak perfect. Kan? Masa dulu kita muda, pasal kita ada persekeliling kita, persekitaran kita. Macam mana untuk kita mengawal kan? Macam mana untuk kita mengawal keadaan tu. Macam dulu kita tak tahu macam mana. Dan kita rasa kita buat tu, kita nak cari tapi kita tak
kita tak ada sepenuhnya. Mungkin masa tu masih 50. 50 pada Allah, 50 pada dunia. Faham tak? Maksudnya 50. Jadi Allah tu dia Maha mengetahui di mana keyakinan kita, di mana kesungguhan kita, di mana. Sebab dia sayang kat kita, dia tahu. Dia sentiasa mengetahui kita. Mustahil dia takkan tahu kita. Pasalnya kita ni memang hamba dia. Kita daripada tak ada, dia adakan kita kan. Jadi dekat situ bila kita dapat peluang balik kan, yang saya cakap dengan orang sekarang, saya cakap bila Allah dah bagi ni, sebenarnya dalam kehidupan saya pun, kejap lagi bila masuk ke topik yang kita nak bincang ni, saya akan ceritakan saya akan banyak kali sakit. Sakit macam mana tu jadi kita ceritakan dah. Sekarang kita ceritakan tentang yang abang tanya dia lah. Zaman pondok tadi tu. Jadi so kebanyakannya ialah tasawuf. Bagaimana dengan fiqah, usul fiqah? Tidak ada tapi tidak berapa pengkhususan. Betul lah. Saya ada belajar juga, tapi macam saya cakap lah, saya punya kemahiran tu saya tak belajar secara habis juga. Faham tak? Maksudnya saya lebih fokus untuk dunia ni. Kita fikir, maksudnya bila kita rasa kita sakit, bila kita rasa dah sembuh semua, kita rasa kan Allah dah rasa tenang semua, kita balik ke dunia kita. Sebab apa tau? Sebab diri kita ni dah diajar keselesaan. Keselesaan tu yang memberikan kita rasa macam kita melupakan bila keperitan yang kita alami, bila kesakitan yang kita datang. Jadi benda-benda macam tu lah. Dan satu lagi, benda tu pun disebabkan faktor usia muda juga. Dan keimanan seseorang juga. Mungkin masa tu keimanan saya belum sampai lagi ke tahap, bukan saya kata sekarang saya beriman, tak. Saya bukan keimanan saya tinggi, tidak. Tetapi saya cakap berdasarkan apa yang saya rasa, dan mungkin masa tu memang saya tidak dapat lagi apa yang saya nak. Contohnya cita-cita tu lah. Cita-cita saya nak jadi seorang penyanyi semua. Tapi bila saya dah dapat sekarang, dan saya tahu sebenarnya tak ada nilai pun kalau saya lupakan Allah. Tak ada nilai wala satu pun kalau saya tinggalkan Allah. Pasal apa? Pasal saya menempah benda yang pasti daripada benda yang tak pasti. Benda yang pasti tu adalah apa tau? Akhirat kita. Akhirat tu adalah benda yang pasti. Benda yang tak pasti ni kehidupan kita. Pasal kita duduk urus kehidupan kita kan. Kita tak tahu bila nyawa kita akan diambil. Bila jasad kita, maksudnya bila Allah akan mematikan kita. Pasal Allah akan mematikan kita tu tak kira umur. Kalau kita kata waktu tua nanti kita meninggal, ada je orang muda meninggal. Ada je orang pertengahan umur meninggal. Ada je kanak-kanak meninggal. Jadi dekat situ, itulah benda yang pasti sebenarnya yang kita tak yakin. Yang saya tak yakin lah, saya cakap kat diri saya. Saya selalu cakap kat diri saya, yang saya selama ni tak pasti. Sebenarnya benda yang saya tak pasti itulah benda pasti. Benda yang saya rasa pasti itu sebenarnya tak wujud pun, tak kekal pun. Disebabkan apa? Bila kita mati nanti, kita tak boleh bawa pun benda-benda ni. Kita tak boleh bawakan kenikmatan-kenikmatan yang kita pernah alami dan pernah rasai. Pasal Allah kata, aku pinjamkan sementara je. Contohnya, ada orang, dia sayang mak ayah dia. Dia sayang nenek dia. Dia sayang atuk dia. Tapi, bila atuk, nenek dia, mak ayah dia meninggal, barulah dia sedar. Sebenarnya, Allah bagi tahu, hamba-Ku, sebenarnya kasih sayang yang aku bagi ni, aku bagi hanya untuk sementara je. Aku pinjamkan mak ayah pada kamu, untuk kamu rasa. Ada orang tak pernah rasa. Ada orang nasib dia tak baik. Dia tak pernah rasa. Sebab apa? Dia hidup-hidup, dia yatim piatu. Dia masih kecil, ayah dia diambil. Mak dia diambil. Jadi dekat situ, Allah nak bagi tahu, aku uji kamu pasal aku sayang pada kamu. Di akhirat nantilah tempat kamu bersenang lenang, berbahagialah kamu dengan keluarga kamu, kekal selama-lamanya. Maksudnya kita akan kekal, maksudnya kita akan jumpa mak ayah kita sama-sama boleh peluk, cium semua.
boleh bahagia semua kan, kekal selama-lamanya. Pasal apa? Allah jadikan dia kata dunia ni untuk sementara je. Dekat situlah bila saya fikir balik apa yang saya belajar sebenarnya tak sampai sebabkan saya tak mendalami. Saya tak menjiwai. Jadi bila sebab kita nak berjumpa Allah, kita nak yakin dengan Allah, kita kena ada kejiwaan yang sampai maksudnya yakinlah 100% pada Allah. Pasal Allah dah cakap kan, dia tak pernah tinggalkan hamba-Nya. Dia tak pernah tinggalkan walau sedetik pun. Begitu sayangnya daripada kita kan. Jadi bila saya rasa macam tu, saya jadi macam fikir balik, betul lah. Kehidupan yang dia bagi kat ni, kalau kita tinggal dia, tiada nilai. Kita melompat sikit ke depan. Boleh. Hafiz sebut sakit tu, sakit macam mana maksudnya? Okay. Bagaimana ianya bermula? Sakitnya bermula adalah saya punya sakit ni, saya punya perasaan lah. Saya ingat kalau saya pergi hospital, doktor tak ada jawapan. Sebab doktor akan akan buat kajian, dia akan beritahu gastrik. Kebanyakan saya nampak kan. Sakit saya dulu, kalau dulu dia tidak dipanggil GERD. Dia tidak dipanggil anxiety. Dia tidak dipanggil maksudnya kalau kita berpunca pada contoh gastrik. Kan, kalau kita pergi hospital, doktor cakap gastrik. Lepas gastrik dia akan naik pada GERD lah, anxiety. Bila anxiety kita akan resah. Kita akan jadi takut. Sebab apa? Kita berdebar. Benda tu saya dah alami. Saya dah ni pasal apa tau? Saya tidak macam saya cakap lah. Saya tidak tahu macam mana caranya, dan sebenarnya cara dia sangat mudah dan caranya adalah hari-hari ada dengan saya. Maksudnya pintu terbuka tu ada pada kita. Saya kalau saya sakit dulu, saya akan selalu macam apa tau? Hospital. Saya akan pergi hospital. Pasal apa? Bila saya sampai hospital, saya akan tenang. Pasal apa? Ada doktor, ada ubat, ada nurse. Kan? Sebab itulah bila kita balik-balik, bila kita faham balik kan, apa sebenarnya yang kita faham tentang agama kita? Apa yang kita faham tentang kehidupan kita? Jadi bila saya kena macam tu, saya pun pergi berubat lah. Saya pergi sepenuhnya. Saya masa bila saya dah berjaya dalam industri, saya dah masuk industri, saya dapatlah rezeki untuk buat medical card. Kan? Insurans insurans. Masa tu saya tak sakit lagi. Tapi itulah bila Allah berikan saya sakit tu, saya dapatlah guna benda tu. So bila saya guna, saya pun pergilah doktor masuk ni lah, doktor kaji ni. Macam-macam lah saya sakit dalam 3-4 tahun ni kan. Saya sakit yang kejap-kejap saya sakit dada, kejap-kejap saya sakit kepala. Sakit dia macam mana? Dia jantung berdebar ke ataupun rasa macam gastrik ke, nak muntah, macam mana? Semua ada. Angin, badan lesu, lepas tu dada rasa berat. Laju ke berat? Bila kita sakit, walaupun sakit kepala ke sakit, kalau kita tak boleh kontrol, pertama sekali jantung kita mesti akan berdebar. Disebabkan sakit tu kita tak tahu apa dia aku sakit ni. Kita tak dapat kontrol kan. Macam pasal apa? Pasal kita tak ada kekosongannya dalam badan kita ni. Yang macam kita cakap lah. Kita perlukan makanan. Kita perlukan jasad kita, kehidupan kita lah. Kita perlukan makanan, kita perlukan segala-galanya kita perlukan untuk jasad kita. Tetapi kita kurangnya isikan rohani kita. Ataupun dipanggil santapan rohani lah. Rohani yang maksudnya kosong. Rohani ni adalah maksudnya bila contohnya keyakinan kita, Allah ni lah yang ada dengan kita. Allah ni lah yang akan sembuhkan. Kalau kita sakit, kita mohonlah pada Allah. Faham tak? Maksudnya bila contohnya bila kita rasa, bukan saya cakap pasal kita pergi hospital kita kurang iman, tak. Maksudnya saya ni lemah disebabkan bila saya fikir apa tau? Saya fikir bila saya sakit, saya nak mati. Saya fikir kan, padahal Allah belum bagi saya mati.
Tapi kenapa saya bersangka, maksudnya saya bersangka saya nak mati ni berdebar. Saya pergi hospital, saya akan sihat sebab doktor ada. Nurse ada. Saya akan ni kan. Jadi maksudnya bila contohnya dalam keadaan yang saya rasa macam tu, saya sampai pergi hospital kan. Hospital sampai doktor pun tak tahu saya sakit apalah. Kan. Bila sebab saya nak cerita tu, sakit kepala tu saya rasa macam sakit sangat. Rasa macam belakang ni sakit, lepas tu dada sakit semua kan. Jadi sampailah saya pergi berubat dekat tradisional pula. Maksudnya saya pergi berubat alternatif lah. Saya jumpa beberapa orang ustaz juga ada. Lepas tu saya jumpa juga ada beberapa orang macam contoh dia bukan ustaz tapi dia pakar dalam ilmu agama lah. Lepas tu saya tanya balik guru-guru saya balik sana kan. Saya tanya balik apa sebenarnya dan jawapannya hampir sama. Iaitu kembalilah pada Allah. Kerana Allah lah yang mampu memberikan kita pertolongan segala-galanya. Maksudnya kembali kepada Allah tu bukanlah kata saya ni keluar pada Islam, tidak. Maksud kembali pada Allah tu maksudnya balilah bergantung pada Allah. Pasal apa? Kalau makhluk pun, kalau manusia pun tidak tahu penyakit kita, siapa yang tahu penyakit kita tu? Mestilah kalau kita bersangka baik, hanya Allah saja. Pasal setiaplah penyakit kita, apa saja, datang melalui Allah. Dengan izin Allah. Allah hadirkan untuk kita tu, kita tak tahu kenapa Allah hadirkan. Tapi sakit yang tadi tu dia datang bila masa saja ke ataupun ada waktu-waktu tertentu ke macam mana tu? Masa tu dia datang ikut masa lah. Ikut masa dia macam mana? Kalau saya pergi hospital, doktor kan bagi ubat kan. Bila doktor bagi ubat tu dia bertahan lah sampai 3 bulan, 4 bulan. Lepas tu nanti dia jadi balik. Ubat apa? Ubat penenang ke? Ubat gastrik ke? Macam mana? Ubat lebih kepada ada sekali tu dia bagi steroid. Steroid untuk sembuhkan apa? Dia tahan sakit. Saya pun memang physically sakit ni. Jadi sebenarnya saya pun fikir balik kan. Saya bukannya nak menentang ataupun apa-apa daripada hospital ke tidak. Apa yang saya buat adalah bila saya fikir balik penyakit saya sebenarnya apa yang sebabnya kita tak tahu apa dia punca. Kan? Kalau kita nak tahu punca dia macam contoh saya lah, saya tak tahu orang lain. Bila saya balik maksudnya Allah, saya mengadu pada Allah kan. Saya cakap kan dengan Allah, ya Allah matikan aku dengan iman. Ya Allah dekatkanlah aku denganmu. Ya Allah, aku tahu aku banyak dosa kan. Saya selalu cakap Melayu lah. Saya cakap dalam hati kan, hari-hari saya cakap. Hari-hari saya cakap dengan Allah kan. Saya buat macam mana saya luah kat orang, macam tu saya luah kat Allah. Kan? Saya selalu cakap dengan Allah kan. Jadi masa kat situlah saya lebih berkeyakinan dan Allah datangkan saya balik maksudnya kembali balik kepada asal lah kan. Jadi bila saya tengok sebelum ni kan, kita dah boleh masuk dah bab ni. Bab ni subhanallah. Jadi saya terima kasih juga kepada Abang Ed Samad hari ni kan. Dapat sudi bersama dengan saya semua kan untuk berkongsi pasal sejarah saya yang saya ringkaskan. Tapi anda semua jangan pergi ke mana-mana. Saya nak ceritakan tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Yang sebenarnya kita ni tak ada apa-apa pun. Allah menjadikan langit yang boleh kita lihat, gunung, laut, macam-macam. Dia boleh menjadikan kita, dia boleh mengadakan kita dan dia boleh mematikan kita. Allah